Cadahnya, dua patah perkataan yang cukup sinonim suatu ketika dahulu. Sewaktu saya di bangku sekolah, itulah baik tegas yang menitip di bibir rakan-rakan. Dan saya percaya, ayat itu juga masih terngiang-ngiang dalam pemikiran penonton semua. Namun selepas lebih sedekad sunyi tanpa gempita, edisi siasat kini kembali menjadi mata dan telinga, merungkai persoalan, mencari penyelesaian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suzila Ida Yaakob, hos baru edisi siasat, membawa anda menyelami sisi dunia gelap yang berlaku di sekeliling, yang kadangkala tak sedar diakal. Bagi paparan solo malam ini, kami membongkar isu perkhidmatan rawatan gigi melalui doktor jalanan atau quack dentist. Tajuknya rawat gigi tepi jalan. Bunyi pun dah macam cap ayam. Tapi itulah modus operandi sekumpulan warga tempatan bersama beberapa individu yang kami syaki sebagai warga asing. Menjerat pelanggan dengan tawaran harga yang rendah sampai tak masuk akal. Cuba kita bayangkan, prosedur implan sebatang gigi di klinik biasa pun kosnya RM5,000. Tapi yang tepi jalan ni cuma RM500. Atau kira-kira 10% daripada harga perkhidmatan biasa. Murah ke tak murah? Jom kita dengar apa kata orang ramai. Umur berapa ya? Umur 75. 75. Gigi ada lagi tak? Habis lah. Habis? Tengok. Ha. Oh, gigi habis. Ya. Oh, tak ada buat gigi? Tak ada, Dik. Cukup makan lah. Oh, kenapa tak nak buat gigi? Tak ada duit, Dik. Tak ada duit? Ya. Kalau ada tempat yang murah untuk buat gigi, pasti nak ke? Kalau ada yang murah, bolehlah. Nak beli mahal, mana ambil, Dik. Makan dah cukup lah. Abang pernah tak dengar kalau nak buat gigi, boleh buat dekat hotel? Buat apa? Kalau nak buat gigi, tampal gigi ke, cabut gigi ke, boleh buat dekat hotel? Itu saya tak tahu lah. Takut. Hotel-hotel bajet ni takut. Kenapa takut? Kita tak tahu scammer ke apa ke benda kan orang tu. Gigi doktor betul ke tak betul? Kita tak tahu kan. Tapi katakanlah kalau saya bagi duit kat Puan kan untuk pergi buat rawatan gigi dekat hotel tu, Puan sanggup tak? Tak sanggup. Kenapa Puan? Saya tak berani kalau doktor yang kita tak biasa kan, warga mas. Kita selalu pergi doktor yang kita selalu pergi. Kalau nak lebih selamat, kita pergi tempat yang bertauliah lah. Kalau macam hotel tu, kita tahu hotel tu untuk menginap, bukan untuk buat pergigian. Itu jawab kebanyakan orang ramai yang kami temui. Apapun jawabnya, itu pendapat dan pilihan masing-masing. Tapi ingat, kalau salah pilih, besar impaknya. Lagi berat daripada mata yang melihat, apatah lagi bahu yang menanggung. Apa taknya kalau seseorang itu mendapatkan khidmat doktor gigi tidak bertauliah. Mereka berisiko tinggi dijangkiti AIDS. Ya, AIDS. Sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Jangan cakap AIDS, hepatitis B pun boleh kena. Perlu lagi ke saya hurai apa itu hepatitis B? Fakta ini bukan kami suka-suka cakap ya. Tapi program kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia yang memaklumkan melalui portal rasmi mereka. Kalau anda tak percaya dengan apa yang saya sampaikan ini, penonton boleh Google sendiri. Jadi, jangan main-main dan jangan sesekali ambil mudah. Melalui satu pembongkaran berani mati, wartawan kami Nurul Amalina Zainuddin mendedahkan modus operandi kelompok berdebah ini sebenarnya tertumpu di beberapa kawasan sekitar ibu negara. Caranya semudah ABC. Macam kopek kulit kacang, hanya edarkan flyers, nego sikit dan pelanggan kemudian dibawa ke suatu lokasi khas. Saksikan. Ini senario yang biasa kita lihat jika berkunjung ke Jalan Pasar, Pudu, Ibu Negara. Deretan kedai serta gerai menawarkan pelbagai jualan dan perkhidmatan. Namun gerai kecil di bawah sekaki payung besar ini, perniagaan yang dijalankan pemiliknya agak pelik. Bermodalkan poster kecil bergambar gigi, beberapa individu di sekitar lokasi ini kelihatan seolah-olah sedang menunggu pelanggan. Berdasarkan tinjauan, kelibat beberapa individu lain menghampiri mereka.
Berdasarkan pembualan, ada yang bertanyakan harga. Tak kurang juga ada yang tawar-menawar. Baik, berdasarkan risikan yang telah saya lakukan sebentar tadi, kira-kira 3 atau 4 individu yang saya nampak melakukan ataupun menjalankan aktiviti perkhidmatan pergigian dipercayai secara haram. Dan sekarang ni saya akan menggunakan beberapa orang rakan saya sebagai umpan ataupun decoy untuk menyamar sebagai orang yang ingin mendapatkan perkhidmatan. Dan kita akan tengok daripada lanjutan itu, kita akan tengok apa perkhidmatan dan bagaimana cara mereka mengendalikan perkhidmatan mereka itu. Saya dan beberapa rakan kemudian cuba mendekati individu terbabit untuk bertanyakan lebih lanjut. Itu PC bukan? Buka. Itu mau semua buka. Besi kau kena buka. Buka boleh buka, tapi itu Sebab buka. dia kata kena buka. Kalau tak boleh buat. Nanti kalau buka mana boleh buat. So kalau buka berapa pula charge? Kalau buka. Dia buka tambah dia. Tak, dia mau buka berapa charge, lepas tu kalau pakai tu gigi palsu pula berapa charge? Tengok rumah mana itu. Tambahan dia. Ini sampel. Ini 100, ini 15. Apa beza dia ke? Enggak, ini 100, ini 15. Ini dua paling baik ini 80. Ini 80. Yang So, kualiti ni lagi okey lah. Ini. Ya, ini 15, ini 100, ini 80. Apa beza dia? Apa beza dia ke? Kualiti Ya, lah. ini paling tahan. Ini cantik mah. Ya. Biasa kita punya gigi dia warna ini macam mah. Ini paling putih. Beberapa perkhidmatan rawatan pergigian didakwa boleh dilakukan dari tampalan gigi, tanam gigi maupun pembuatan gigi palsu. Harga pula bermula dari serendah RM80 dan boleh mencecah sehingga RM500 bergantung pada jenis perkhidmatan dan jumlah gigi. Dengar tu. Maksimum bayaran RM500 untuk sekali perkhidmatan tertentu. Maknanya, tak kisahlah nak pasang braces ke, nak cuci gigi ke, nak buat rawatan akar ke atau apa-apa servis lain. Anda hanya perlu pastikan poket anda ada RM500. Hati tak risau. Cukup duit ke tidak? Cukup ke tidak? Cuba bayangkan, berapa nisbah perbandingan charge perkhidmatan antara klinik swasta dengan klinik haram ini? Kalau di klinik swasta, cabut gigi bongsu bawah pun harganya RM600 hingga RM1,000. Itu baru sebatang. Ini hanya RM500. Tak kisahlah gigi apa pun yang nak dicabut, memang tak masuk akal. Edisi Siasat berehat seketika kembali selepas ini. Kita kembali bersua. Sebelum rehat tadi kami paparkan bagaimana runner atau orang tengah ni cari sil. Harga yang ditawarkan maksimum RM500 bagi apa-apa jenis perkhidmatan gigi. Anda percaya dengan tawaran orang tengah? Itu baru jenis gigi dan harga dah buat anda teruja. Jangan cakap anda. Saya di studio yang sejuk ni pun rasa aura keterujaannya itu. Tetapi persoalannya di sini, di mana kliniknya? Kenapa bukan doktor yang bagi konsultasi? Kenapa mesti ada individu yang entah siapa-siapa jadi tuan penasihat? Dalam entah siapa-siapa lepas tu, kaki lima jadi tempat berurus niaga. Dan jika harga yang ditawarkan itu murah sekalipun, apa jaminan mereka kepada pelanggan khususnya dalam aspek keselamatan? Adakah anda rasa berbaloi jika prosedur itu dilakukan tiba-tiba mengalami kehilangan gigi kekal, kecacatan saraf maupun pendarahan berterusan? Jika anda tanya saya tak nak. Dan itulah persoalan sama bila wartawan kami Si Amalina tu mula-mula brief kami dengan laporan pembongkarannya. Kita ikuti sambungan paparan itu. Kalau buat dekat mana ke? Ada rumah hotel. Dekat mana atas?
Dulu sini, sekarang ini sakit mari ini hotel tua tutup. Kenapa tutup sih? Sakit mari masalah orang sewa. Oh, sewa. So nanti siapa yang buat doktor mana buat? Saya biar dokter ada sana. Oh, dekat hotel tu lah. Perempuan ke lelaki? Laki. Okey. Banyak Ini orang. paling lama biar kuat you mission. Pas hati dia. Berdasarkan maklumat yang dikongsikan, individu yang kami gelar Uncle ini dipercayai hanya bertindak sebagai ejen untuk mencari pelanggan sebelum perkhidmatan dilakukan di dalam bilik hotel bajet oleh seorang doktor. Tidak lama kemudian, kami ke gerai berdekatan. Seorang lagi individu yang dipercayai menjalankan perkhidmatan sama cuba kami dekati. Tadi berapa minit? Berapa jam boleh siap? Kalau tak apa. 1 gigi 20 minit aja. Cepat je. Mana yang ke sini? Klinik atas kan? Botanic Street. Oh, betul. Oh, kena bawa kereta lah pergi sana. Ya. Oh, bukan. Kalau orang tu palsu pun boleh. Atau sel ni doktor ke? Tu Taiwan melontar. Ni kot. Bukan saya. Taiwan melontar. Oh, Taiwan ni doktor. Bukan saya. Saya cari kopi buang lagi. Oh, pintu ke pintu boleh datang rumah ke? Kalau manggil boleh lah. Kalau banyak, I suruh Kalau datang rumah. sepatang macam mana boleh datang. Menggunakan modus operandi yang sama, kami percaya mereka dari sindiket yang sama. Sama ada doktor tempatan ataupun asing, jika benar-benar ada tauliah, yang pasti ini bukan caranya menawarkan perkhidmatan. Apatah lagi mengiklan perkhidmatan mereka di kaki lima menggunakan ejen. Macam-macam akal nak cari keuntungan. Prosedur dalam hotel bajet? Apakah? Tapi dah nama pun sale. Mestilah si ejen atau runner menggunakan 1001 cara memujuk dan meyakinkan si mangsa. Dalam laporan siri 2 yang kami paparkan kepada anda sebentar tadi, jelas lokasi yang digunakan untuk perkhidmatan haram tu hanyalah sekadar hotel bajet. Malah hasil dapatan wartawan kami Amalina, amalan profesionalisme kedoktoran langsung tidak diamalkan. Apatah lagi, lokasi prosedur itu boleh dipertikai tahap kebersihannya. Jika kebersihan pun tak terjaga, maka logiknya kebarangkalian seseorang itu terdedah kepada penyakit berbahaya amat tinggi. Namun saya pasti ada yang terpedaya dan sanggup mendapatkan perkhidmatan ejen berkenaan. Alasannya murah dan buat temu janji terus boleh jalan. Asalkan gigi yang rosak boleh dibaiki dan yang rongak boleh dielokkan. Saksikan. Selang beberapa minggu, kami sekali lagi ke lokasi sama. Kali ini pergerakan kami disertai Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Kami cuba menjejaki Uncle, kononnya mahu mendapatkan rawatan pergigian. Namun menurut rakan-rakannya di lokasi itu, Uncle sedang sibuk membawa pelanggan ke Petaling Street dan jika kami ingin mendapatkan rawatan, perlu menunggu 2 jam lagi. Harga berapa tak tahu harga berapa. Pukul 1 pun boleh. Pukul 1. Ah, pukul 1? Jangan sekarang ni orang. Ramai ke? Kalau dapat harga tu tak tahu harga berapa. Tak tahu lah. Tanya saja. Satu saja cuma pun. Nak kena buat appointment dulu ke tak payah? Tak payah. Terus nanti set appointment untuk saya ke ataupun saya turun ke sana ke macam mana? Tapi sekarang dia sibuk. Kalau itu nampak dia duduk dia mana. Pukul 1 ni balik ke sini lah. Itu. Itu. Harga mahal ke? Sana sama ke Andi? Sama ke? Sama tauge kan. Cuma pun sama tauge. Ternyata doktor yang sama, namun diletakkan beberapa ejen di beberapa lokasi berdekatan untuk mengumpan pelanggan. Enggan pulang tangan kosong, kami sabar menunggu dan masih ingin mencuba nasib. Tumpuan kami kemudian terarah kepada seorang lelaki yang dipercayai ejen.
Kami hampiri dan diberitahu ada slot sekiranya kami ingin mendapat rawatan. Selepas tawar-menawar, si ejen bersetuju membawa kami ke hotel untuk rawatan pergigian. Sampai sanggup tunggu lama untuk dapatkan khidmat doktor bebas ni ya. Bayangkan selepas menerima rawatan berlaku komplikasi. Siapa yang nak dicari? Automatik ejen lah. Silap hari bulan doktor tu pun hilang entah ke mana. Tetapi yang lebih parah, siapa yang akan bertanggungjawab jika berlaku sebarang perkara tidak diingini? Berdasarkan peruntukan undang-undang, premis yang menyediakan perkhidmatan pergigian hendaklah dikendalikan oleh pengamal pergigian yang berdaftar di bawah Akta 51. Menjadi satu kesalahan di bawah Akta 586, sekiranya sesuatu premis tidak berdaftar digunakan antaranya untuk merawat, mengubati, melaksanakan apa-apa pembedahan pada gigi atau rahang manusia. Bahkan untuk memberi khidmat nasihat atau bantuan orang berkaitan juga termaktub di bawah peruntukan itu. Nak tahu pembongkaran seterusnya mana pelanggan di bawah? Jangan ke mana-mana. Kembali bersua. Sebelum rehat tadi, kami memaparkan bagaimana wartawan kami Nurul Amalina berjaya memanipulasi orang tengah atau rana dengan meyakinkan mereka untuk membenarkan kru lapangan kami menyusup masuk ke lokasi yang menjadi tempat sesuatu prosedur pergigian haram dilakukan. Hasil pemerhatian Amalina bilik sempit hotel bajet itu tak ubah macam sarang pelacuran. Apatah lagi beliau merupakan satu-satunya wanita yang berada di bilik berkenaan. Kalau dah kena jual nanti apa pun tak dapat. Kru penerbitan edisi siasat difahamkan lokasi sesuatu prosedur itu sering berubah-ubah bagi mengelak dikesan pihak berkuasa atau dengan bahasa mudah nak faham, line clear baru boleh on. Saksikan. Tanpa membuang masa, kami diarah untuk berjumpa di sebuah hotel bajet di Petaling Street. Setibanya kami di lokasi, kami perlu menunggu kira-kira 20 minit lagi selepas pelanggan lain menyelesaikan rawatan. Kami kemudiannya dibawa ke sebuah bilik di tingkat 4 premis itu. Kelihatan susuk tubuh seorang lelaki yang dipercayai doktor gigi sedang menunggu. Tanam. Berapa satu? Harga berapa tengok gigi? Implan lah, bukan bleaching. Ni satu lato. Ni satu 5. Ni luar lato. Ini 200. Apa beza dia? Ini seramik. I nak beli seramik ke mana? Ya. Ejen tersebut setia menemani kami untuk menjelaskan dengan lebih terperinci. Mungkin kerana doktor gigi itu tidak fasih berbahasa Melayu. Berdasarkan penjelasan si doktor, kami terus tergamam. Bayangkan rawatan akan dibuat di atas katil dalam bilik tersebut. Tak sanggup rasanya saya membiarkan si doktor melakukan kerja-kerjanya itu ke atas rakan yang saya bawa untuk berpura-pura mendapatkan rawatan. Berdasarkan pengamatan kami, terdapat juga beberapa botol cecair yang diletakkan di atas meja solek. Peralatan pergigian pula sekadar direndam di dalam cawan plastik dan pastinya diragui kebersihannya. Dan yang lebih membimbangkan, kepakaran individu yang bergelar doktor gigi itu juga tidak dapat disahkan. Nak dapatkan rawatan pergigian tak ada masalah, namun mendapatkan rawatan daripada doktor gigi yang tidak bertauliah dengan jalan yang mudah dan yang penting murah bukanlah satu penyelesaian yang baik. Risiko jangkitan yang mungkin boleh berlaku ketika dan selepas rawatan mungkin antara kesan yang tidak pernah kita terfikir. Bertahun-tahun ejen-ejen di sini bertapak di lokasi ini
apa agaknya tindakan pihak berkuasa? Kami masih belum mendapat jawapan. Nurul Amal Nazaruddin, edisi Siasat. Untuk mendapatkan penjelasan mengenai pembongkaran itu, kami panjangkan kepada pihak berkuasa. Namun, sehingga jam dan saat ini tiada sebarang reaksi balas diberikan. Cukuplah 30 minit kita bersiaran, tamatlah cerita dunia disulam pelbagai warna dan peristiwa meskipun matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Bagai ulat nangka terhempas ke batu. Kenapa mesti ada individu berhati dan berkepala batu? Ingat, sekali terciduk, pasti terlingkup. Sebarang maklumat, aduan atau info bersesuaian untuk edisi Siasat Bongkar, boleh email ke edisi-siasat@ntv7.com.my. Saya Suzila Ida Yaakob, hos anda pada malam ini. Edisi Siasat melabuhkan tirai. Assalamualaikum. Selamat malam. Pelaburan hartanah, gah bunyinya. Rumah ni besar. Memang besar gila Pak Hang. Jaga aku tunjuk gambar Hang. Rumah ni boleh buat 6 bilik. Untuk kalau nak duduk bangla boleh buat duit pula kat situ. Tapi awas, silap labur, menyesal tak sudah. Laporannya dalam edisi Siasat, 9 malam, Ahad, eksklusif di NTV7.